Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua pelajar tingkatan 4. InsyaAllah hari ini adalah giliran saya untuk mengajar anda PJPK. Okey, kita akan masuk bab pendidikan kesihatan hari ini. Okey, jika minggu lepas kita belajar berkenaan dengan pendidikan jasmani iaitu pergerakan berirama, okey, dalam unit 1, dan hari ini kita mulakan dengan unit 1 pendidikan kesihatan pula. Okey. Dan kita akan highlight ataupun fokus kepada topik kesihatan diri dan reproduktif. Baik, kita mulakan dengan bahagian pengenalan. Okey, pengenalan untuk pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun PEERS. Okey, topik yang kita pelajari ialah kesihatan diri dan reproduktif. Okay, apa yang anda akan pelajari dalam topik ini? Okay, jika anda lihat dalam buku teks, okay, muka surat 156, okay, dalam bahagian pengenalan dan juga standard pembelajaran, okay, anda akan berjaya menyatakan maksud abstinen. Okay, kemudian anda akan berupaya menjelaskan kepentingan abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Kemudian, anda juga akan belajar mengaplikasikan kemahiran abstinen tersebut, mengenal pasti cabaran mengamalkan abstinen, mengenal pasti situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah, menilai kesan seks sebelum nikah terhadap diri, keluarga dan masyarakat, serta yang terakhir, menjana idea untuk menangani hubungan seks sebelum nikah ini. Baik, sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, apa yang dimaksudkan dengan abstinen? Baik, abstinen ialah kemahiran menahan diri daripada melakukan perhubungan seksual sebelum nikah. Baik, ini secara umumnya dikenali oleh semua lapisan masyarakat yang terdapat dalam dunia. Dari segi agama Islam ialah berzina. Abstinen ialah kemahiran menahan diri daripada melakukan zina. Zina ialah perlakuan seksual sebelum nikah. Baik. Topik ataupun subtopik yang pertama yang kita pelajari dalam muka surat 158 buku teks anda, abstinen dan kepentingannya. Kita tahu abstinen merupakan kemahiran menahan diri daripada melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Namun, apakah kepentingannya? Yang pertama, ia penting kerana ia membawa kesan emosi yang amat mendalam kepada pelakunya, sama ada lelaki ataupun perempuan, jika anda melakukan hubungan yang terlarang itu. Yang kedua, kemahiran abstinen penting kerana ia dapat menyelamatkan maruah diri dan keluarga serta mengelakkan nama baik keluarga anda dari tercemar. Ketiga, kemahiran abstinen penting bagi mengelakkan kes kehamilan luar nikah dan peningkatan kes anak tidak sah taraf, kerana anak yang tidak sah taraf ini apabila dia dewasa kelak, ia akan menjadi rumit kerana kelahirannya tidak didaftarkan. Ia akan menjadi rumit dari segi isu pendaftaran sekolah, melanjutkan pengajian di institusi tinggi. Jika di dalam negara masih boleh dapat dibantu. Namun jika hendak melanjutkan pengajian ke luar negara, itu yang akan menjadi masalah besar. Baik, kita selitkan sekali dengan kerana kita ini adalah orang Islam, maka saya rasa kita patut ambil tahu berkenaan dengan zina ini. Dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 32 surah Al-Isra, maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yakni yang membawa kerosakan. Kemahiran abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Kita akan pelajari 4 kemahiran abstinen. Bagaimana kita boleh mencegah tingkah laku seksual ini sebelum nikah. Anda boleh aplikasikan kemahiran ini terhadap diri anda dan juga anda boleh ajar kepada sahabat-sahabat yang lain. Ada 4 kemahiran yang saya highlightkan. Yang pertama, belajar untuk sebut tak nak. Tak nak kepada siapa-siapa ataupun mana-mana individu yang dilihat cuba untuk ataupun mendorong ke arah perkara yang terlarang.
Okey, yang kedua, anda perlu yakin dengan kemahiran abstinen anda. Okey, yakin apabila anda menyuarakan pendapat. Okey, menyuarakan anda punya tak nak tadi tu. Okey, berani mempertahankan maruah anda dan berani meninggikan sedikit suara untuk mempertahankan diri, okey, agar tidak terjebak dengan tingkah laku seksual. Dan yang terakhir, anda perlu tegas. Jika anda tak nak, anda yakin dan anda berani, anda perlu tegas. Okey, anda bangun dan berlalu pergi daripada individu yang seolah-olah mendorong kepada tingkah laku seksual ini. Baik. Apa yang kita dapat daripada kemahiran abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah? Okey, seperti yang anda baca di dalam kotak yang berwarna merah, ia dapat mengelakkan pujuk rayu pasangan tidak mengira lelaki atau perempuan. Okey, kemahiran dan amalan abstinen juga dapat menyelamatkan diri daripada ajakan dan muslihat pasangan yang tidak jujur. Okey, yang hanya mahu menginginkan hubungan seks semata-mata. Okey, yang kedua, kita perlu berani, yakin dan tegas mengatakan tidak kepada tingkah laku seksual sebelum nikah. Okey, jika anda berjaya mengaplikasikan kemahiran abstinen ini, okey, ia dapat menyelamatkan diri daripada menjejaskan reputasi diri serta keluarga. Okey, ia secara umum diguna pakai ataupun diajar kepada semua remaja, okey, tidak kira agama dan bangsa dalam Malaysia ini. Namun, kita sebagai umat Islam perlulah sentiasa memperkuatkan iman dan takwa kita, okey, agar diri kita terhindar daripada fitnah zina. Baik. Cabaran mengamalkan abstinen, okey. Apabila kita hendak mengamalkan ataupun hendak melakukan mengamalkan kemahiran abstinen ini, terdapat pelbagai cabaran. Biasalah, okey, benda baik mesti ada cabaran, mesti ada halangan. Baik dari segi agama ataupun norma kehidupan kita. Kita tidak dapat menolak, okey, sebarang ajakan ataupun hasutan daripada syaitan. Baik. Antara cabaran apabila kita mengamalkan abstinen ialah yang pertama, okey, cabaran ataupun pengaruh daripada rakan. Okey, seperti yang anda lihat dalam buku teks muka surat 160, okey, biasanya rakan-rakan adalah pengaruh yang terbesar, okey, dalam segala bentuk amalan ataupun aktiviti, sama ada ianya positif ataupun negatif. Jadi, kita perlulah memilih ataupun pandai menilai, okey, rakan yang mana membawa ke arah positif dan juga negatif. Yang kedua, kecabaran mengamalkan abstinen yang kedua ialah pengaruh persekitaran. Apa dimaksudkan dengan pengaruh persekitaran? Dalam buku teks, persekitaran masyarakat yang terlalu terdedah dengan unsur-unsur kehidupan yang negatif. Contohnya, okey, anda dilahirkan, okey, sebagai seorang anak ataupun sebab dalam keluarga yang kurang didikan agama contohnya, ataupun yang berlakunya seks bebas dalam kalangan keluarga. Ini menjadi sedikit sebanyak, jika anda mahu mengubah diri anda, ia akan menjadi satu cabaran. Okey. Yang ketiga, pengaruh internet dan media sosial. Yang ini kita tak dapat nak elak dalam zaman sekarang ini, kerana ia adalah satu cabaran ataupun pengaruh yang hanya berada di hujung jari. Okey. Namun, jika kita mengamalkan kemahiran abstinen ini, okey, insya-Allah pengaruh tersebut kita dapat elak. Dan sekali lagi, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang umat Islam, kita kena sentiasa taruhkan kekuatan iman dan takwa. Okey, bila nak tekan saja, kita boleh ucapkan ta'awuz. Astaghfirullahalazim. Okey. Yang keempat, cabaran mengamalkan abstinen, pengaruh luar kawalan. Nah, meskipun ditolak, namun dalam situasi tertentu seperti melibatkan perbezaan fizikal, pangkat dan kedudukan menyebabkan mangsa tidak mampu melawan. Apa yang dimaksudkan dengan perbezaan fizikal? Okey, saya bagi contoh. Okey, jika ada seorang remaja itu yang fizikalnya tidak begitu memberangsangkan, ia dilahirkan sebagai remaja yang kerdil. Namun kita tahu setiap manusia inginkan dan menginginkan perasaan kasih sayang dan dikasihi. Maka secara tidak langsung pengaruh luar kawalan ini sedikit sebanyak mempengaruhi remaja tersebut untuk terpengaruh dan terjerumus dalam seks luar nikah. Baik. Ada sambungan? Baik. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, sesungguhnya Allah telah menetapkan
menetapkan bahagian zina untuk setiap anak Adam. Dia akan mendapatkannya dan juga ia tidak boleh dihindari. Maka zina mata dengan melihat, zina lidah dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan merasakan syahwat, sedangkan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Okey, ia berkenaan dengan pengaruh luar kawalan, pengaruh persekitaran, pengaruh rakan, pengaruh internet dan juga media sosial. Yang mana ianya telah pun disebut oleh Rasulullah SAW, berkenaan dengan cabaran untuk mengamalkan kemahiran abstinent ini. Nampak ia bersangkut paut? Situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Terdapat 4 situasi. Yang pertama, tiada pengetahuan tentang pendidikan seksual. Yang kedua, tiada kesedaran untuk melindungi maruah diri. Yang ketiga, berpakaian kurang sopan. Yang keempat, berdua-duaan di tempat sunyi. Dan yang kelima, menonton bahan pornografi. Ini semua adalah situasi yang mendorong kepada berlakunya hubungan seks sebelum nikah jika ianya tidak dikawal. Kita boleh baca dalam muka surat 162 dalam buku teks anda. Saya tak perlu bacakan kesemuanya. Saya nak ingatkan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-26 yang bermaksud, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Jika seseorang itu mendapat ataupun ada kesedaran agama yang tinggi, sudah tentulah dia menutup auratnya. Jika dia mendapat pendidikan berkenaan dengan keburukan hubungan seks sebelum nikah, ataupun keburukan ataupun dosa-dosa akibat tidak menjaga aurat, tidak menutup aurat ataupun tidak menjaga batas pergaulan, mesti dia tahu, mesti dia akan jaga diri dia sendiri. Namun kita tidak dapat mengelak latar belakang kehidupan seseorang itu. Apa yang boleh dibuat ialah guru yang mengajar di sekolah. Guru yang kena tekankan, guru yang kena ajarkan dan juga cuba praktikkan kepada anak muridnya. Baik. Kesan seks sebelum nikah terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Dan kita boleh lihat di situ ada 3 kesan. Kesan pertama kepada diri sendiri, kesan yang kedua kepada keluarga dan yang ketiga kepada masyarakat. Namun, apakah kesan-kesan buruk dari perbuatan zina menurut agama Islam? Dapatkah anda baca? Dapatkah anda cari? Anda boleh baca melalui kitab Al-Zarbawi berkenaan dengan dosa-dosa besar yang membinasakan. Di situ ada terdapat kesan-kesan buruk dari perbuatan zina menurut agama Islam. Cara menangani hubungan seks sebelum nikah. Ini adalah subtopik yang terakhir. Yang pertama, mengelakkan daripada situasi yang boleh menjurus kepada perlakuan seks sebelum nikah. Yang kedua, mempraktikkan kemahiran abstinen dengan bersungguh-sungguh. Ketiga, mewujudkan rasa hormat menghormati antara satu sama lain. Ini maksudnya berkenaan dengan lain-lain gender. Yang keempat, berani berkata tidak dengan tegas dan yakin. Yang kelima, memelihara reputasi diri sebaik-baiknya. Jagalah diri walau di mana anda berada. Yang terakhir, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik semasa menolak ajakan melakukan seks. Yang terbaik ialah anda perlu jaga diri sendiri, elakkan daripada berdua-duaan dan sebagainya. Sesungguhnya Islam itu indah. Islam itu sudah mengajar kita untuk sentiasa menjaga 2 perkara ini. Apakah itu? Yang pertama, penjagaan aurat. Yang kedua, penjagaan ikhtilat. Baik, apa sekalipun tundukkan pandangan sama ada anda perempuan ataupun lelaki. Janganlah jadi yang suka memandang dan jadilah juga yang tidak suka dipandang. Itu sahaja daripada saya hari ini. Kita balik semula ke dalam kelas. Dan kita akhiri kelas kita pada hari ini dengan sedikit latihan pengukuhan
yang terdapat di dalam muka surat 165 buku teks anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.